Hai, selamat datang balik. Okay, ini adalah siri yang ketiga. Bagaimana pembangunan keusahawanan muda. Okay, so dalam topik ini sebenarnya Max akan berkongsi bagaimana mengimplementasikan idea anda kepada pelabur. Okay, ini adalah topik yang sangat penting kerana kalau kita dapat menguasai cara ini, dengan mudahnya kita dapat mempersembahkan idea kita ataupun bisnes model kita kepada pelabur-pelabur yang sanggup melabur untuk dalam bisnes kita. Yang penting sebenarnya adalah kita mesti belajar bagaimana untuk menjual. Yang pertama bukannya produk tetapi adalah diri kita. Okay, karakter kita ataupun reputasi kita, dan kemudiannya adalah penyelesaian. Okay? Dan 2F yang akan menyokong kita tanpa apa-apa business proposal ataupun apa-apa, iaitu family dengan friends. Tapi F ketiga iaitu fans kita. Right? Mereka seharusnya dapat melihat mungkin satu muka surat dengan business model yang kita nak melabur. So dalam thesis saya MBA ni, sebenarnya Max telah mengaji bagaimana pelabur-pelabur dia punya fikiran dia dan kenapa mereka takut untuk melabur. Ada beberapa faktor. Yang dua yang paling penting adalah rumit ataupun takut. Rumit kerana mungkin dalam bisnes model kita atau proposal kita terlalu rumit. Itu hanya untuk saintis ataupun untuk mereka yang 20 tahun dalam pelaburan yang faham apa yang kita nak mencapai. Okay? Jangan terlalu rumit. Kedua adalah takut. Mereka takut kerana mereka tak ada ilmu yang patut untuk bisnes kita. So kita jangan tulis satu business proposal yang terlalu rumit sangat ataupun terlalu orang kata tebal. Alright, itu yang paling penting. Alright. So dalam environment ni sebenarnya telah berubah. Terutamanya adalah pada masa sekarang sebab pandemik ni, ramai orang ingin melabur benda yang lebih selamat, alright, tetapi kapital dia masih terpelindung. Alright. Lepas tu kedua adalah liquidity. Kerana waktu ni banyak peluang yang mungkin akan ditemui, so mereka ingin dengan masa yang paling singkat mereka dapat balik modal mereka dan melabur dalam peluang yang mungkin lebih baik lagi. So liquidity is very important. So kita kena tahu bagaimana untuk memberitahu kepada pelabur kita dalam masa yang lebih mungkin pendek mereka dapat balik modal mereka. Right? Lepas tu yang paling penting adalah expectation-nya pun telah berubah. Okay, mungkin dulu orang akan lihat kepada top line, dia punya valuation dia berapa banyak-banyak. Tetapi lepas yang unicorn yang banyak kita dengar, semakin ramai orang takut dan mereka melabur dalam company yang lebih strong net performance, iaitu dia punya profit dia ataupun dia punya cash flow dia. Konsep dah berubah dah. Lepas tu yang paling penting adalah kurang volatility, iaitu jarang hal-hal yang kemudian mereka dimaklumkan bahawa bisnes ini telah gagal. Alright, itu yang paling mereka takut. Dan juga iaitu importance of ESG, iaitu environment, persekitaran, lepas tu social dan governance. A proper corporate governance sangat penting untuk memastikan perniagaan yang mereka melabur ni dapat dilakukan, alright, dalam apa yang sepatutnya dilakukan. Bukannya kadang-kadang ada banyak cerita-cerita yang kita dengar, right? So corporate governance is very important. Dan juga sekarang banyak orang melabur dalam Southeast Asia ataupun Asia country macam China, India, Indonesia, Malaysia, right? So fokus pelabur adalah pada Malaysia sekarang. Itu yang kita nampak walaupun ada sedikit masalah politik ataupun sedikit masalah selepas pandemik, tetapi Malaysia masih lagi tempat yang paling bagus untuk melabur di Southeast Asia, right? Lepas tu, bila kita mendekati pelabur, sebenarnya apa yang kita patut persediakan? Pertama adalah pengenalan yang sederhana, right? Namun tidak dapat dilupakan. Itu mungkin kita hanya ada masa 2 hingga 3 minit ataupun 5 minit untuk membentangkan siapa kita, apa bisnes yang kita ada dan berapa wang yang mereka boleh melabur dan dapat berpulangan. Mungkin kita hanya ada masa dalam lift saja daripada tingkat 10 ke tingkat ground floor. So itu yang sangat penting supaya mereka ingat apa yang kita cuba membentangkan. Lepas tu kedua adalah sektor yang tepat dan geografi yang tepat. Terutamanya kalau kita berjumpa dengan pelabur yang mungkin berfokus mereka hanya melabur di Klang Valley saja. Mungkin kalau pelaburan kita adalah di jauh, di luar negara, mungkin mereka tidak rasa sesuai ataupun mereka tidak selesa. So kita kena cari pelabur yang familiar
dengan teritori yang kita nak membentangkan. Lepas tu juga pembentangan yang direka khas kerana tiada seorang yang sama. Setiap orang adalah unik sama dengan pelabur. So setiap kali bila kita mempersembahkan idea kita, business proposal kita, kita kena buat tailor made. Okay, ubah sikit supaya target audience pelabur itu mungkin dia ada pengalaman dalam F&B. Right? So kita membentangkan perniagaan F&B supaya mereka lebih rasa selesa. Right? Dan paling penting sebenarnya adalah cara yang senang, okay, iaitu margin. Okay, sebab pelabur ni, bila mereka melabur, mereka akan lihat apa pulangan mereka, ROI. So, profit margin, gross, net, right, dalam masa 3 tahun, 5 tahun, dia punya revenue model dia, kita harus membentangkan dengan jelas. Right? Dan paling penting adalah realistic. Okay, supaya mereka rasa, okay, ini adalah sesuatu yang dapat dicapai. Lepas tu kedua adalah potensi pertumbuhan. Terutamanya bila seseorang melabur tu, dia juga ingin memastikan perniagaan ini dapat pergi ke luar negara ataupun pergi ke tempat lain, bukan sahaja di tempat satu tempat. Right? Itu adalah scalability. Right? Lepas tu adalah modal perniagaan bersih. Sebab setiap perniagaan ni tidak boleh ditiru. So dia kena jelas berapa modal yang diperlukan pada mungkin dalam 6 bulan ni, dalam setahun ni. Right? Lepas tu harus berskala dengan pendapatan. Okay? Yang paling safe adalah menggunakan pendapatan daripada bisnes untuk terus scale up. Right? Of course, kita boleh juga dapatkan pelabur daripada bank. Right? Tetapi yang paling sustainability adalah daripada pendapatan bisnes sendiri. Dan apakah masalah yang ingin diselesaikan juga penting. Supaya dengan jelas pelabur dia tahu, okay, bisnes ini boleh atau tidak bergantung kepada berapa besar masalah yang perniagaan ini dapat membantu. Okay, golongan masyarakat yang dia dapat membantu. Alright, the bigger the problem statement, the better the opportunity. Alright, lepas tu juga adalah perniagaan kita harus berbeza dengan persaingan anda. Contohnya, kalau hari ni kita nak keluar satu apps lagi, nak fight dengan Agoda, nak fight dengan Airbnb, nak fight dengan Uber, nak fight dengan Grab, mungkin okay, appetite pelabur juga sudah kurang. Right? Kerana kita harus sesuatu yang lebih unik, ada USP dia supaya orang boleh ingat. Contohnya, projek baru klien kita, itu Code 7. Okay? Bagaimana transformasi bisnes traditional security kepada apps. Alright? The world first security ecosystem. Sesuatu yang berbeza. Baru orang akan melabur. Alright? Lepas tu keenam adalah pasukan adalah terbaik kerana pada masa sekarang, perniagaan tiada lagi bergantung kepada seorang. Kalau hari ini, hanya ada seorang, contohnya Warren Buffett, dia tak ada tim. Mungkin tidak banyak pelabur akan berlabur. Tetapi kena ada satu tim. So dalam business proposal kita kena ada list down. Siapa di CEO, CFO, semua yang teamwork ni sangat penting. Sebab pelabur akan melihat perniagaan yang ada satu tim yang komplit, yang ada pengalaman, yang ada semua ni, right? Dia akan melabur. Lepas tu juga risiko. Tiada pelaburan yang tanpa risiko. Walaupun kita tidur pun ada risiko. So kita kena bagi tahu kepada pelabur apakah risiko-risiko yang mungkin akan menghadapi, tetapi jangan risau. Sebab kita telah list down juga dia punya mitigation dia punya risk recovery dia. Supaya mereka rasa, okay, you dah foresee apa yang akan berlaku dan ini adalah solusi dia. Itu sangat penting. Alright? Lepas tu ke-8 adalah rainmaker. Dalam apa-apa perniagaan, rainmaker iaitu mereka yang membantu untuk menjanakan revenue, sales adalah sangat penting. Mungkin kita ada satu produk, satu solusi yang terbaik di dunia. Tapi kalau tak ada orang untuk membantu menjualkan, okay, company revenue masih kosong lagi. Alright? So, apabila kita memberitahu kepada pelabur, yang penting juga adalah satu benda iaitu exit strategy. Alright? Melabur senang aja, melabur kan. Tapi bagaimana mereka dapat balik modal mereka, bagaimana mereka dapat ROI, exit bila? Mungkin dalam masa 6 bulan, 1 tahun, kita akan melakukan another corporate exercise. Pergi jumpa dengan ECF, contohnya Kaplas, ataupun jumpa dengan P2P, ataupun jumpa dengan VC, supaya dapatkan modal yang baru, right? Dan pelabur yang awal ni, mereka dapat balik mungkin separuh ataupun semua pulangan mereka. Right? Kita kena buat satu timeline. Okay? Lepas tu adalah satu lagi adalah kaji besar. Terutamanya bila seseorang pelabur tu, bila dia nampak dia punya payout salary, banyak pay kepada founder ataupun dia punya key man dia. Kadang-kadang pelabur juga ada rasa sedikit reluctant sebab
apa yang penting pada peringkat awal perniagaan, modal harus untuk menggunakan untuk skill up the business, alright, bukan pay off seseorang punya gaji ataupun dia punya lifestyle. Okay, contohnya apa yang berlaku kepada co-working space, alright, yang anda biasa dengar cerita-cerita ni. So yang paling penting sebelum kita jumpa dengan pelabur, kita harus membuat penyelidikan yang tough, yang thorough. Alright, siapa yang kita jumpa, berapa dia punya modal dia, apa connection dia ada. Alright, bukan sahaja kita cari orang untuk melabur, tapi juga untuk resources dia. Alright. Lepas tu, apabila kita dah jumpa mereka, right, apa lagi iaitu yang menyebabkan pelabur tu rasa tidak selesa ataupun tidak comfortable, right? Ini adalah orang kata jangan fall into the trap ya. Pertama adalah apabila pembentang tu macam dia tahu segalanya dalam dunia ni. Dia adalah expert, dia adalah rocket scientist. Okay, bila pelabur nampak orang macam ni, kadang-kadang dia rasa, okay, since you are so good, alright, you don't need me. Alright, mungkin dia akan dapat jumpa orang yang lebih baik daripada saya. Alright, so setiap kali kita harus humble, jumpa dengan orang, kita belajar sesuatu. Alright, dan paling penting, kalau pelabur tu kata, okay, tidak, pada waktu ni, tidak semestinya tidak untuk selama-lamanya. Alright, mungkin dalam proses kita jumpa untuk pitch, alright, kita ubah kita punya model kita business model kita punya segala-galanya sampai satu hari pelabur ni akan datang balik. Mungkin pada masa tu dia akan melabur lebih banyak, walaupun pada premium yang lebih tinggi. Right? So, dalam proses ni, bila kita jumpa untuk pelabur, yang paling adalah attitude. So, selalu tanya pada diri sendiri, apakah attitude sebagai seorang entrepreneur yang penting supaya kita dapat terus bertungkus lumus untuk persist untuk mengejar impian kita. Right? Selebih lagi adalah pelabur yang mungkin tidak kenal dengan kita tapi mereka sanggup melabur pada diri kita dalam bisnes kita. So kita kena harus attitude entrepreneur. Okay? So apa yang kita kena ada banyak, right? Tetapi yang paling penting adalah never give up. Contohnya adalah KFC. Kalau kena pada waktu tu, dia hanya cuba untuk ketuk pintu 10 kali. Dia dah give up dia punya dream dia. Right? Dah kena reject 10 kali. Hari ini kita tidak dapat menikmati KFC yang begitu bagus. Alright? Ataupun Thomas Edison telah mencuba lebih kurang 10,000 kali untuk membuktikan setiap cara ni, okay, tidak, tapi adalah cara yang paling penting untuk mendapatkan sesuatu hasil tu. Alright? So never give up. Okay? Keep trying. Right? Lepas tu yang paling penting adalah never, right? Orang kata bagaimana kita dapat ada persistence. Itu you have to do what you love, alright, and love what you do every single day, right? Itu adalah satu pegangan pada Max, okay, supaya setiap hari is a fresh day to learn and to do something new, right? So kalau anda ada modal yang bagus, ada business plan yang bagus, ada apa-apa, alright, mungkin anda boleh talk to this Global Investment Community, satu community yang kita telah tubuhkan 4 tahun lepas untuk semua pelabur ataupun business entrepreneurs, right, dalam platform ni untuk belajar sama-sama. Mungkin, okay, bisnes anda dapat jumpa pelabur dalam platform ni. So yang paling penting adalah stay tune untuk the next topic, okay, Max, iaitu bagaimana mengenal pasti peluang yang tepat untuk melabur. So kalau anda ada business plan, anda ada modal, right, mungkin topik ini akan membantu anda untuk think like a investor, right, ataupun position anda untuk entrepreneur. Right? Thank you.